Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji yang mustahak bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada perjumpaan kita malam ini, kita akan sambung lagi mata pelajaran kita. Cuma kita akan masuk pembicaraan kita yang kedua setelah daripada kita tengok dan tilik dan dengar cara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membinakan kita sebagai muslim yang nak jadi orang Islam yang Allah Subhanahu wa taala itu meredai. Iaitu sifat pertama bagi pendakwah yang hendak dia tadi itu membinakan diri, iaitu al-ikhlas wat taqwa. Kena adanya bersih hati bulat kerana Allah dan duduk di dalam garis, duduk di dalam ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Malam ni kita nak tengok pula pembicaraan yang seterusnya, iaitu perkara yang kita ditutup di dalam agama kita ni, iaitu nak binanya, hendak membinakan diri, kena ada sifat al-insaf wal-adl. Kena ada al-insaf dan al-adlu. Insaf ni bahasa Arab, bahasa kita ni maksudnya sedar, kesedaran diri, dan kena ada pula keadilan. Yang kita tadi itu kena bina diri kita, duduk di dalam dua perkara ni. Sebab itulah kita sebagai seseorang yang beriman dengan Allah Azza wa Jal, pasti kita kena faham kata hak kita duk bawa teraju Islam, hak kita duk menganut, yang kita duk bawa, yang kita duk akak ni, dia terbina di atas gapo dia. Kerana kalaulah kita tak tahu tujuan, seolah-olah kata kita ni berpegang dengan Islam, Islam pesi senarai dapur sahaja. Bukan Islam yang suci, bersih, tuling,
yang tak ada campur aduk dengan apa-apa, dan dia tadi itu akan dapat balasan yang tinggi atas itu, kita tak akan capai, tak akan dapat perkara tersebut kalaulah kita tadi itu tidak mengetahui. Dan tidak syak bahwasanya dakwah ataupun mengajak manusia, diri kita terutamanya dan orang-orang sekelilingi kita ni, kepada Allah Ta'ala, berhajat sangat-sangatlah kepada hati kita tadi itu suci, bersih, apabila kita nak buat kerja daripada mata benda yang lekeh. Orang kita tak boleh nak berlakunya keadilan, tak boleh nak berlakunya kesedaran, kerana hati kita tu bergantung kepada mata'id dunya haqirin zailin. Kita gantung kepada mata dunia, kesenangan dunia yang dia tadi itu lekeh dan tak berkekalan. Kenapa kita kena tahu di sini? Kerana banyak di kalangan orang yang mengetahui kebenaran, tetapi dia tak boleh nak ikut kebenaran kerana hati dia tadi itu bergantung kepada mata ataupun panggil habuan daripada habuan dunia. Dakwah yang suci ini, yakni dakwah al-Islamiyah, yang nak mengajakkan diri kita dan segala-gala hamba Tuhan daripada sekalian manusia, supaya kita tadi itu bulat-bulat tunduk, patuh dan taat kepada Allah Azza wa Jalla. Manusia dalam keadaan kita ada sekarang terutamanya, banyak mereka itu jauh daripada kebenaran, jauh bentuk kehidupan dia daripada ajaran yang Allah Ta'ala meredai. Tak kiralah masalah politik, masalah ekonomi, masalah tarbiyah wa ta'lim, pendidikan, masalah kita nak binanya keluarga dan sebagainya, semuanya ghalib aghlabiyah, kebanyakan Allah Azza wa Jalla tidak meredai. Kenapa? Kerana tidak ada orang yang nak mencalonkan diri, mengajakkan manusia kepada jalan tersebut. Kalaulah kita paling kiri dan kanan, walaupun kita duduk di dalam agama al-Islam, walaupun begitu tidaklah terlepas diri kita daripada cobaan tersebut. Hari ini kita boleh lihat dengan mata kepala kita, ada beberapa badan, ada beberapa pertubuhan, ada beberapa jamaah, ada beberapa kumpulan yang mari dalam rupa agama, yang mari dalam rupa al-Islam, tetapi dia tadi itu nak mengajakkan manusia supaya menjadi hamba abdi kepada diri dia, kepada fikiran dia, kepada hawa nafsu dia. Ini perkara yang kita tak boleh nak lari, perkara yang kita tak boleh nak lepas daripada perkara tersebut. Kalaulah kita tilik dengan ilmu pengetahuan, cahaya al-basirah yang kita nampak dengan hati kita, ya Allah Ta'ala buka, kita nampak perkara-perkara tersebut. Maka apa boleh jadi gitu? Kerana kekurangan tentera yang Nabi SAW kita bina. Tentera yang Nabi Allah Subhanahu Wa Taala bina ni kurang.
Sebab gapo jadi kurang? Kerana tarikkan dunia, mata kaca dunia nampak di sisi orang tadi itu besar lebih daripada kesenangan, kebahagiaan, kejayaan di akhirat nanti. Dengan sebab itulah apabila manusia tadi itu tak memahami akan ini maksud, dia nak duduk dalam agama Islam tak boleh. Kalau duduk pun bawa diri tunggu hari mati begitu ya, nak berjaksa, nak membina, nak mengangkatkan kedudukan ummah jadi tinggi, tak boleh jadi. Kenapa? Nak boleh jadi lagu mana moga diri dia tak faham. Sedangkan diri dia sendiri tadi itu terkadang menghalangkan agama Islam, menghalangkan jejak langkah yang dijalankan oleh Nabi SAW, hal keadaan dia tak terkhabar. Walaupun perkataan ini, kalaulah kita nak tilik, nak tengok, bukanlah al-Islam tak sewi kita cara dengan dunia. Bukanlah al-Islam tak sewi kita uruskan akan hidupan dunia. Hasya lillah, tidak sama sekali perkara itu berlaku di dalam agama. Kerana Allah Azza wa Jalla kata di dalam Al-Quran, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wabtaghi, kalimah ibtira ni maksud kita proses keadaan nikmat yang Allah Ta'ala bagikan kepada kita. Bila? Dalam dunia, bukan akhirat. Proses perkara itu hak Tuhan bagi pada kita daripada nikmat dunia. Wabtaghi fima atakallah, apa yang Allah Ta'ala bawa datang pada kita. Tak ada perkara yang kita dapat dalam dunia ni tak lain tak bukan daripada Allah Ta'ala hantar mari. Cuma kita nak khabar tak khabar itu terhenti di atas ilmu pengetahuan kita, terhenti di atas iman kita, terhenti di atas ihsan yang Allah Ta'ala tadi itu bagi pada kita. Kita gunakan alat-alat tersebut tadi. Suruh wi khabar, tapi Tuhan raya kata kana fima atakallah, daripada apa perkara hak Tuhan wi daripada Allah. Cuba kita fokus ini sikit. Cuba kita perhati di perkataan fima atakallah. Kalimah ata ni makna datang. Asal Allah Azza wa Jalla menjadikan kita dalam keadaan Tuhan wi sifat asas. Sifat asasi ni maksud lagu mana? Yakni wi asas kepada diri kita. Mana? Yang pertama wi nyawa, wi jasad kepada kita, wi perasaan, wi akal fikiran, wi bijak sana, wi tu wi ni. Ini apa panggil asas di dalam kita nak hidup. Tetapi asas tadi itu kalau tak dibantukan dengan asbab yang luar, kita nak pergi tak boleh. Sebab itulah al-Islam, dinul darain, agama al-akhirah wa agama dunia. Jadi dunia dengan akhirat kena selaras hidup jadi gitu. Jangan kita pecah hak mana-mana satu. Cuma hak kecek di sini, muqawimat hak yang kedua ni nak jadi pendakwah ni, orang fokus semata-mata, manusia ni semata-mata nampak kepada dunia, tak padu langsung pada akhirat. Maka apabila gitu kita kena syarah jadi faham. Terutama orang ngaji sini, kalau dia dengar suara ni, kena faham akan ini hakikah. Gapo nak ayat? Yakni sebab-sebab luar untuk kita nak akaknya diri kita dengan sebab kita tadi itu khidmat pada agama. Ingat molek sini. Nak akak diri, pasti kita tadi itu nak ambil diri kita ni khidmat kepada agama. Khidmat ni mana lagu mana? Yakni kita berikan keperluan agama atas daripada keperluan diri kita. Barulah timbulnya di situ apa dia? Yakni sifat al-tadhiyah, sifat pengorbanan, sifat al-ithar. Ithar ni maksudnya kita berikan perkara yang kita perlu, tetapi kita beri dulu kerana kalaulah agama kita tutup daripada kita. Ini perkara yang kita kena tanam. Cuma kita kembali ke sana sikit.
Diri kita tak akan boleh naik kalaulah kita tak gatul dengan asbab yang luar. Sebab itulah agama Islam dia tak kerak dunia tadi itu tubik pada kita. Dia tak buai tubik nak jadi tabattal. Tabattal ni maksud kita buai dunia tubik daripada hidup kita. Tak boleh. Kerana diri kita ni tak lari daripada dunia. Ini adalah perkara yang kita kena faham. Maka Tuhan tadi itu suruh gini. Suruh kata wabtaghi fima ataka. Ataka Allahu. Suruh kita proses perkara yang Tuhan bawa datang. Apa daripada perkara hak Tuhan bawa datang? Hak Tuhan nak dalam ayat ni daripada hak luar sana ni. Diri kita tu okey dah. Diri kita tu, hidup kita, sehat kita, akal fikiran kita, masa kita, molek dah situ. Tapi hak luar. Hak luar ni apa dia? Hak mula sekali hak luar ni iaitu gapo nama? Akal fikiran. Yang kedua, daripada akal fikiran susung turut tu harta benda. Yang ketiga, masa. Akal fikiran, harta benda, masa. Tiga perkara ni lah, tiga perkara kita sebut ni, akal fikiran, harta benda, masa. Cuba kita perhati. Orang yang Allah Ta'ala menyempurnakan tiga perkara tadi itu, adakah orang tu hidup dengan cara mewah dalam dunia? Al-jawab na'am, ya. Dia akan hidup dengan cara mewah dalam dunia ni. Hal apa? Kerana Allah Ta'ala beri kepada dia perkara yang jadi asas yang luar untuk nak pakai hidup hak dalam. Maka Tuhan kata ibtira, surah ibtari khamsang, suruh jadikan perkara tadi itu fima ataka Allah, hak Tuhan beri kita tu. Semua tu Tuhan beri tu. Daral akhirah. Akan daral al-akhirah. Apa makna daral akhirah? Proses tiga perkara ni we dapat pahala taruh bank akhirat. Taruh di bank al-akhirah. Akal fikiran kita, harta benda kita, masa kita, proses benda ni we jadi pahala tak di bank al-akhirah. Tak di bank akhirat ni buat apa? Kerana kita tadi itu nak guna dia selama-lama, tidak ada hari yang berhenti daripada kita nak guna benda ni. Maka apabila jadi gitu, Allah Azza wa Jalla suruh kita jadikan benda yang kita royak saning tu, tiga perkara tu we dapat pahala. Kita kena we habis ke lagu mana sampai kita tinggal di kita jadi kemudarat teh. La. Allah Ta'ala kata wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan terlupa nah hidup nasib mu nak hidup dalam dunia, mu guna jadi molek. Mu kena jadi orang yang ada kekuatan, ada kehebatan, ada duit dalam kocek, ada tu ada ni. Daripada semua perkara yang nak pakai hidup, pakai molek perkara ni. Jangan kita pakai tak molek. We nampak hebat duduk dalam dunia. Itu mana wala tansa nasibaka minad dunya. Kemudian wa ahsin. Duk molek nah. Duk jangok nah. Ahsin kama ahsanallahu ilaik. Katanya ahli tafsir, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Guna tiga perkara ni. Akal fikiran, harta benda, masa. Janganlah kita guna perkara tadi itu sampai jadi mudarat kepada diri, mudaratkan kepada orang di tepi. Barulah kita sempurna fahamkan agama Islam. Apabila gitu, keadaan manusia bersih sebegitu lalu hak Tuhan tak saning tadi itu, nya mari tukar ke mana? Nya mari tukar ketika kita tadi itu tak faham konsep saning. Tak fahamnya garis sel saning, tak fahamnya apa hak Tuhan royak saning, tak faham. Kalau faham pun tak jelas mana. Kalaulah jelas pun jadi tak kuat mana power dia tu. Rai hak nak ambil pengertian tu tak ada kuat mana. Apa tak ada kuat mana? Kembali kelik kepada kita tak faham bahasa Tuhan royak kita. Orang kita ni kalau lah tak faham bahasa ni tak boleh buat kerja. Royak ni nyuak gani, royak ni nyuak haning. Tak boleh buat kerja. Jadi bahasa hak Tuhan royak kita tak faham. Apabila tak faham bahasa Tuhan royak kita, membawa pada kita tadi itu berasa nak hundur sendiri.
Walaupun benda tu ada manfaat bagi kita, tetapi dengan sebab apa? Dengan sebab kita tadi itu tak faham, kurang hak Tuhan raya, jadi kita tak berapa. Sebab itulah kita salah satu daripada psikologi, benda yang nak mentarikkan hati manusia, gapo-gapo. Kalau kita masuk dalam kedai, tak tanya ke diri kita, kedai makan ni, restoran gapo-gapo, ya tepek apa, makan ni tu, makan ni, ya tepek apa. Tepek nawi kita tengok dengan mata, hasil tengok berasa gambar tu pun ya bohak molek sekali dah lah. Kalau naik patakan besar-besar sikit kita tengok molek. Apa tu ya buat lagu tu? Supaya nak menggerakkan perasaan kita, menggerakkan kehendak kita, menggerakkan akal fikiran kita, we berasa mahu terhadap perkara tersebut. We berasa mahu terhadap perkara tersebut. Sebab dengan sebab lihat tengok, ia berasa. Itu sifat kesemulaan jadi. Sebab tu Allah Ta'ala suruh tunduk mata. Orang perempuan tunduk mata jangan tengok orang lelaki tunduk mata jangan tengok orang perempuan. Sebab kalau tengok ia gerak. Apabila gerak, kuasa itu tak ada ataupun ada tetapi kita taknya nak guna dengan cara betul, dengan cara menjadi kod lain. Itu tak sebelah di situ. Hak nak keceknya, kita tadi itu apabila tengok dah ayat Quran, lepas tu tak faham. Dengar dah orang rakyat, tak faham pula. Jadi kita tadi itu berasa nak hundur sendiri, berasa nak taksir sendiri, berasa kata nak jauh sendiri. Apabila gitu, kita dikurniakan oleh Allah Ta'ala semua. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, la yabqa fid dunya illa bala'un wa ibtila'un. Tak tinggal benda dalam dunia ni, hadis tu hasan. Tidak tinggal benda dalam dunia ni malaikat bala petaka. Yang kedua, coba semua boleh coba belakang. Coba sungguh. Allah Ta'ala kata lagu mana dalam ayat yang ni? Tu hadis ni Quran. Tuhan kata, wa apa nama ni? Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima atakum. Allahu akbar. Ayat tu wa rafa'na. Kami akakkan kamu setengah di atas setengah. Hak ni akak darajat dia, pangkat tinggi, bakar dia molek, akal dia fikiran dia tinggi, semua segala-gala ada belaka di diri dia. Hak ni bawah belaka, tak sawak lah bawah belaka. Orang tua dulu banding sepuluh dengan daun pinai kadak dengan daun sirih. Sirih ni tanah lah mana yang menata, daun pinai kadak duduk situ. Ya tu hewan orang tu, ya tubik lagu tu. Sebab tu qadar diri. Qadar diri kata aku ni, baca tu tubik kata aku ni kena duduk mana, barulah kita berjaya. Hari ni orang tak pandai qadar diri. Hak tak pandai nak jakah juga widuk tempat orang pandai. Tu duk selerak tu. Orang hak tak ada kebolehan, kacau juga nak wia tu boleh seperti ada. Okey, wak lah mana pun tak leh. Kerana hak ni tu raya ada wa rafa'na ba'dahum fauqa ba'din darajat. Ada darajat dia. Wa apa tu hewak lagu tu? Liyabluwakum fima atakum. Supaya Tuhan nak coba kamu apa hak Tuhan wik kita. Apabila faham ayat tu, supaya tak dengan ayat sani. Tadi suratil An'am. Hak ni hak amba baca awal saat ni suratil Al-Qasas ayat 77. Apabila kita pelaga tengok di antara ayat dengan ayat, tubik natijah kata apa yang Allah Subhanahu wa taala bagikan kepada seseorang manusia tadi itu sesuai dengan dia. Sesuai dengan dia, padan dengan dia. Seolah kata munasabah dengan dia, itu cara. Maka apabila jadi gitu, Allah Subhanahu wa taala bagikan kepada orang. Jadi tu email ke, jadi nayuk datang menteri itu, nayuk abata ke, nayuk abaca ke, nayuk tu nayuk ning ke, misalnya, hak misal ya tu. Apabila gitu, dia orang Islam, ada jiwa nak bawa Islam, tetapi power dia tu, kekuatan dia, faham terhadap agama, faham terhadap cara dia nak nega dengan Allah Ta'ala, sikit ke banyak. Ini terpulang kelik pada diri seseorang tadi. La qaddarallahu lana walakum. Minta Tuhan selamat. Kalaulah orang pergi jawab tertinggi, tetapi dia faham Islam itu kurang, apa nak jadi? Timur di celah tadi itu, apa dia? Corruption.
Timur di celah itu akan khianah al-amanah. Khianah al-amanah. Apa? Kerana dia nampak habuan dunia atas daripada al-akhirah. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Ya tak nampak itu. Ya nampak bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya, kesal dunia di hati dia, ya nampak. Sedangkan akhirat lebih baik, lebih kekal, ni tak nampak. Ya mari lalu rupa mana? Mai lalu rupa gini. Allahu akbar. Ni tak tahu jauh ni. Amba orang ada ngajar sendiri pun seria juga. Sebab hak Tuhan kata fatazilla qadamun ba'da thubutiha. Jadi gelicir pendirian seseorang setelah daripada istiqamah nak oleh orang tu, ni jaga. Nah, kena jaga ni. Kena takut ni. Buat apa? Kerana benda ni mai mi khairap rong dah, tak ada dia boleh jamin. Tak ada dia boleh jamin. Hak jadi tu balah tu. Maka cuba kita kembali klik mari. Ia kata fa khalafa min ba'dihim, makna kata ada satu golongan yang datang mari pada ini dunia, warithul kitab. Apa makna warithul kitab? Makna dia dapat juga Islam, dapat juga iman, dapat juga fahamnya hukum-hukum syarak. Bukan tak faham langsung. Warithul kitab. Tapi hak wasai sekali, ya'khuduna 'arada hadzal adna. Dia ambil daripada habuai dunia hak lekeh. Ya ambil daripada habuai dunia hak lekeh rupa lagu mana? Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk sini. Nabi mari sini. Fa khalafa min ba'dihim warithul kitaba ya'khuduna 'arada hadzal adna. Ni Nabi katakan yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia sehari tu ada siang, ada malam, ada pagi, ada petang. Sehari tu kita ada musim kau tu. Maka hak Nabi banding orang seorang ni lagi akan minta tak siapa kita lah, minta tak jauh, tapi akan datang benda lagu ni. Dia tak boleh nak lari. Hak Nabi royak pasti kena berlaku. Berlaku kerana dia ni bangun pagi berimeh, petang hari kufur. Ada setengah petang hari tadi itu berimeh, bangun pagi itu kufur. Hak apa ya Rasulullah? Yabi'u, dia jual agama bi'ardin mid dunya. Jual agama dengan mata benda hak dunia hak lekeh ni. Apa dia boleh buat lagu tu? Tuhan apa kata sat ni? Apa dia boleh buat lagu tu? Allah Taala kata wa yaqulun, mereka itu kecek dengan mulut dia. Ya buat salah sampai kata nampak salah. Bahaya sekali. Keratampit. Buat perkara yang salah tapi tak nampak kata salah. Kerana hati mati. Hati ni kalau ia mati lebih dahsyat daripada jasad tu mati. Ia tak akan nampak benda mungkar jadi mungkar, tak nampak benda ma'ruf jadi ma'ruf. Ia nampak sama. Ini orang panggil hati mati. Apabila hati mati ni ning, orang ning 100% duduk dalam dunia mayat jalan, akhirat esok upaya api neraka. Sebab tu hati kita jangan mati. Nak cek lagu mana mati tak mati, tengoklah kita dengan Quran lah mana. Tengoklah kita dengan ajaran Islam balah mana. Tengoklah hidup kita ngajari lebalah mana. Tengok situ. Orang kita kalaulah nak fardu kata ya ni, belum ada nak tengok ayat tu sikit. Orang kita kalaulah tahu kata afanallahu wa iyyakum, nak misal puasa juga. Nak ayat kata kita ni hemoh okey. Hak pesing duk tak erti gapo teh. Hak payah nak royak tu, mati hati tu. Hak hidup pun umpama kita ni tak apalah. Minggu-minggu mengaji Quran, mengaji hadis, mengajinya Islam, mengaji tu mengaji ni, semaya Jumaat berdoa lagi, biiznillah taala kata hati kita tu dah hidup lagi. Tapi hak nun. Hak tak ada gapo sekarang tu. Lah nak jadi. Kalau ia tadi itu orang yang nak kena kemusnahan dunia. Mung tadi itu nak kena tipu kemalangan, bala petaka.
tu pun makan nasi tak turun dah. Tu pun makan nasi tak turun dah. Pas dia apabila tengoknya kemalangan yang berlaku di orang lain daripada kemalangan dunia, ia rasa gerung, rasa ketah, berasa kata tak sedap dah nak duduk. Apa tah lagi dia kena bakar dalam keadaan tak mati, hidup-hidup, dia nak terima boleh ke tak? Sebab tu Tuhan kata dalam surah At-Tur, Tuhan kata, "Hadhihin narul lati kuntum biha tukadzibun. Islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum." Ini neraka hak mudak tipu diri, mu kata tak ada dulu, hang mu nampak lagi hari ni. Wa asuk demo ni dalam tu, nak sabar tak sabar sama saja. Kita hari ni buat main siapakah? Kita kecek di mulut kata mana? Ha ni hak tu heraya. Wa yaqulun, mereka itu dok plop cai tu ing. Mereka dok wis semangat pada diri, semangat tipu diri. Sayughfaru lana. Tuhan akan ampun kepada kita. Sahawa Tuhan ampun dosa kita. Nah, ni nak bila sesah ni. Orang duk dalam media Islam tapi tak faham Islam. Amanah dia pikul hak besar-besar, duit pun raib. Amanah duit raib. Amanah tarbiyah raib. Amanah dia tadi itu nak bawa segala-gala perkara raib boleh bila sesah. Bahawa apa dia boleh buat lagu tu? Tak lain tak bukan, dia duk berasa diri dia kata tak apa Tuhan ampun. Inilah maksud hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk kikih tu baik pada hati kita. Cuba kita khayal. Kalaulah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada dengan cara mikir tersebut, soal agama nak siapa dak tanding kita ni? Nak siapa dak di jalan menara, siapa ke dak di Nusantara kita ni, abadan tak siapa. Apa boleh kata boleh jawab dengan penuh-penuh muduk lagu tu? Kerana kalaulah sahabat tadi itu jadi lagu tu. You nak siapa kok mana? Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuba kita perhati. Kalau nak ngaji Islam kena sebut demo tu. Tak usah sebutlah tok tu, tok ni, hak tu duk bawah belakang. Hak pala ai atau apa kemocok hak kita nak sebut, haula ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia katakan dengan nasihat daripada Abdullah. Pasal ambil berdamba tak apa, mana baca hak ia je. Abdullah kata, man istanna falyastanna biman qad mat, fa innal hayya la tu'manu alaihi alfitnah, ulaika ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kanu aqalla takhalluf. Mereka ini barang siapa nak ambil contoh tauladan hak molek, maka hendaklah dia ambil contoh tauladan hak molek tadi itu dengan orang yang telah meninggal. Sebab orang hak hidup tadi itu tidaknya selamat diri dia pada fitnah. Tengok tu Imam Qah. Ada tu Imam Qah seorang janggut panjang ni. Tu Imam Qah ingat Quran 30 juzuk. Hari ni jadi darah Hollywood. Jadi artis darah untuk sedang lakon. Cabut oleh kerajaan, mung tak boleh jadi tu imam kalau menduk lagu ni. Janggut panjang ni baca Quran, teriak tangis, akak tangis berdoa, kunut witir, kunut gapo teriak tangis, Tuhan balik jadi gitu. Bah kita sejak apa itu jadi? Soal, ini perkara yang kita kena tahu. Maka benar ning kita nak faham kata sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang hak mati dah. Orang hak hidup kita nak gimik buat pegang sangat, ya fitnah tak habis lagi dia. Pia tu orang hak mati tu, orang tu datuk ni. Orang tu dak ulaika ashabu Rasulillah. Mereka itu kena kepada sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Mereka ini ilmu banyak. Mereka ini tak biasa khianat amanah. Mereka ini tak biasa membesarkan ajaran yang lain daripada ajaran al-Islam. Tengok situ sudah. Kita baca dalam sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita tengok kuam siasalah pengorbanan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagu mana keadaan? Keperluan kita ni kalau kita tengok Muhajirin mari di
Madinatul Munawwarah. Muhajirin mari di Madinatul Munawwarah. Orang Madinah ni tanah tayyibah, tanah yang molek. Maka timbullah orang daripada tanah tadi itu orang yang molek. Mereka ini belum daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi siapa ni, ia dok saing dah dengan Muhajirin hak Ja'far As-Sadiq bawa pergi dulu. Jadi Islam tadi itu pergi dulu lagi di Madinah tadi itu belum daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa. Belum. Jadi ia dok kena Islam melalui orang yang beriman dengan Nabi di kalangan sahabat. Pada tahun awal hijrah, tahun awal hijrah ni umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 53 tahun. 53 tahun Nabi awal hijrah bagi dia. Duduk situ kita. Apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi di Madinah, gapo mula-mula dia buat? At-ta'akha. At-ta'akha ni makna lagu mana? Yani ikat di antara Muhajirin dan Al-Ansar we jadi dua beradik. Nak we jadi dua beradik tu apa? Kerana nak we boleh duduk di antara satu sama lain tupai menupai pergi mari. Cuma hati orang Madinah, dia kata, mun nak gapo daripada aku boleh tolong, aku nak tolong. Ya rakyat bukan dengan perkataan sahaja, ya buat we tengok. Ya buat we tengok sehingga orang tadi itu dapat duduk dengan cara bahagia. Duduk dalam keadaan lagu tu, apa maksud hak nak rakyatnya? Mari peperangan Badar yang pertama. Dalam peperangan Badar, apabila masuk perang, memang dia kena berjumpa dengan kebinasaan. Apabila ada perang, cerak kena ada kuam siahai. Sebab itulah ulama sunnah kita yang nak liang, nak menjauhkan diri daripada nak ada permusuhan, ada pertemuan di antara pihak mana-mana pun ya tak sah. Kerana cuba kita perhati negara mana ketik kalau ada perang maju cari mari dalam dunia tak ada. Tapi apa Islam nas soreh dalam kitab-kitab mereka kata tak boleh berlaku benda tu. Tapi apa negeri Arab hancur, apa negeri Arab itu hancur, apa negeri yang dijijakkan oleh para anbiya dan rasul-rasul jadi hancur. Tak lain tak bukan haduk kaca tadi tirti hak kita. Ya baca sejarah hak kita, ya tengok hak kita. Maka masuk sahabat di dalam peperangan Badar. Mati dalam peperangan Badar tu ya lebih kurang 315 orang. Tentera Islam nak lawan balik musyrikun nu 1,500 orang lebih. Balik musyrikun Utbah, Umayyah, Syaibah, dia kata puak kita pada ludah alia mapuh dah puak tu, dia kata. Ya kecek tadi itu sedap mulut. Sebab tu orang kecek besar ni nak kira tak leh. Nah, orang amat kenal, orang kaya, bijak, hebat di kalangan orang Mesir, kecek tak banyak. Tapi semua anak yatim di bawah tangan dia. Semua orang tak ada tok laki di bawah tangan dia. Semua idarah masjid di bawah tangan dia. Semua pelajar-pelajar hak mari luar negara di bawah tangan dia. Ya buatlah mana. Kecek tak banyak. Nah, hak kita ni kita kira lah. Kecek ibu bapa padai. Ayuhan nas. Manusia, wahai manusia, cakap pai kita ni kalau kita kecek banyak ni masuk banci Tuhan belaka. Apabila Tuhan wari ketah amalan kita kecek banyak sangat tu, siapa kata boleh nak buat tu? Ma yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Apa ni kita ni ada belaka kecil besar dalam ni aku kecek ni ada belaka. Dulu tok guru dok ayat tak percaya. Dulu hadis Nabi siapa dia mu tak percaya, Quran siapa kamu mu tak percaya. Kalau nak jadi nakput okey tak apa pula, tapi buah tak boleh. Buah tu tubik. Lalu tak ada nak situ, dia nak dikata sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila masuk peradalan ni 300 orang
Masa tu difardukan sore lawan 20. Sore lawan 20. Lepas daripada turun surat Al-Anfal, sore lawan 2. Sebab tu Islam kita ni ikut kita kecek kalau ayat Quran ataupun sirah Nabi ataupun hadis, kita boleh ambil pengajaran belaka. Sebab Islam ni yang mana ayat kata tak boleh duduk patulah. You tidak medai. Tak akak kualiti diri kita. Tak boleh. Ni nak duk hak tulah biasa, tak ada apa, kuang preng-preng miarai lei. Leh lagu tu. Sebab Islam nak lawan musuh 20 orang. Sore 20. Mari lihat belakang, al-ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Sekarang aku nak mengerengkan daripada puakmu sebab puakmu tadi itu lemah. Sore lawan 2. Bukan suruh kiwat orang Islam ni. Nak ayat kata kita ni sore kena menepati 2 orang yang bukan Islam. Kalau nak pakai kaedah asal, sore orang Islam menepati 20 orang di kalangan orang bukan Islam. Begitu. Ni orang Islam. Orang kafir ada depan, ya sore menepati orang kita ni 1000 orang. Ini bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan tarbiyah Nabi. Ini bukan ahlul Quran. Sebab tu kita tadi itu mai pun nganarai tak leh. Kena ada buah tangan kita ni, apa dia kita buat. Lepas daripada kita kecek, tapi buat boleh. Kalau tak saya kecek buat lalu kita tengok, boleh. Lagu tu lebih molek. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dalam hadis lagi, hadis hasan, setengah ulama kata hadis sahih, ista'inu billahi ala masalihikum bil kitman. Suruh kita berlindung dengan Allah Ta'ala daripada perkara yang kita nak berjaya dengan kita tersah kecek. Apa? Li'anna fikum al-hasud. Kerana ada di kalangan orang kamu tadi itu ada orang yang pasti berdeki. Apabila kita kecek, ya tadi itu berasa tak puas hati, Tuhan sapuh nikmat dengan sebab ia berdeki terhadap kita. Tengok Islam kita aja. Ni gapo-gapo maaf dah. Tuan kau ni. Cuai rai bang. Tolong gapo kita boleh hati. Ada gapo sikit sebanyak royak. Apa tak kat tangan mengadu ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tawak kira dengan Allah. Apa tawak kira dengan alim ulama. Apa tawak kira dengan orang ahli Quran. Sebagainya. Hak tu cara hak molek sekali. Maka puak-puak sahabat ni masuk perang dalam tu. Nya mati, nya tu nya ada hak pasti tak mati lagi. Hak mati selalu tak apalah. Hak tak mati. 2, 3, 5 orang hak tak mati. Kita pernah dengar kisah ni. Cuma kita nak ambil ibrah. Nak ambil pengajaran daripada kisah ni untuk mai pakai dalam hidup. Kita ni insya-Allah Tuhan tahu sampai situ pun. Walaupun sakit-sakit pun, tapi sahabat Nabi tu. Lagu mana apabila turun dari situ, hak ni pun lapar air. Darah tubik ni orang kita apabila darah sialet banyak ni tu tanya bomoh kita. Apabila darah kita ni ia tak ada mana dahaga. Kurang air darah tubik ia dahaga. Hak ni peminta air, apa nama? Benda hak taruh air bocong dia. Dia bahasa kita kecek mudah-mudah gitu ya, bawa sorang. Gi cari pada orang ning. Ya bunyi orang ning. Sahabat ada sakit ni ya tahu ke guru dia lu. Wi ono dulu. Ono tak apa aku terhadap lagi. Mari yang kedua, 3 ni bunyi suara. Dia kata gi yang 3 dulu aku terhadap lagi. Mari yang ketiga ni benda hak sungguh, wallahi benda hak sungguh, bukannya mari daripada benda dongeng. Bacalah sejarah Islam kita hak mana. Tengok para sahabat Nabi tarbiyah tu baiklah mana. Mari yang ketiga hingga yang kelima. Yang kelima kata tak apalah, giwi yang pertama you tunggu lama mari dah. Hak ni pun jalan dengan kecok-kecok gitu, gi jumpa pertama, gi jumpa yang kedua, mati. Qatmat. Mari jumpa yang 3, mati. Yang keempat mati, sehingga yang kelima mati. Tinggal pas dia tu mati hak kama dia. Itu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bawa agama. Pas kalaulah orang peset tu, kita gambar kita khayal. Sebab gapo agama kita siapa ke Cina, siapa ke Spain, siapa ke mana, siapa Spanyol, siapa tu siapa sini. Sebab pengorbanan mereka. Kita hari ni nak buat lagu mana tak leh. Clicking mereka tak apa dah, we bless kuku tak apa dah.
Sebab itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senyum tengok sahabat dia. Kita nak buat lagu mana? Hari ni alhamdulillah daripada 40% naik dah 50, 60 dah sekarang. Nak akak lagi. Nak akak lagi. Jangan kita duduk tempat tu lah. Tapi kita nak akak tadi itu orang pasal mana? Orang pasal mana? Orang pasti kena jangan tilik kepada dunia. Hati dia jangan ke dunia. Ni gapo-gapo dunia dulu. Sebab itulah Islam kita tak pergi hari ni. Bukan kita sekarang lah. Arak bersupa. Wapa di Syria tadi itu siapa perang tak siapa suk hari ni. Kih apa? Kih Bashar nak jaga khisi. Wapanya di Yaman tadi itu perang tak siapa suk khisi. Semua cek kita tengok cek lagi wapa. Akhir sekali sakut pauk dengan khisi. Sakut pauk dengan tamneng dia, pangkat dia, sakut pauk dengan ekonomi dia dan sebagainya. Jong bunuh rakyat. Posisi nak boleh naik sampai ke hebat hari ni 3,000 orang dah ada sejia dia bunuh. Sampan kun orang hak masuk dia dengan kita sana tu boleh rakyat. Kita tersebutlah benda tu. Sampai ke Masjid Rabi'ah tadi itu orang mari taruhnya jasad supaya kata nak kuat kelik pada rumah masing-masing. Nak royak dahsyatnya nak pada khisi je bakar mayat tu pula sekali lagi. Hak ni hak sungguh. Semua ni apa dia ni? Kerana dia tak ada dalam hati al-akhirah. Kalau ada apa kuning, tapi dunia ni spotlight tak ada dah. Hak ni matahari, hak ni pelita minyak gas. Jauh. Sebab itulah Islam hari ni malah kita nak lahau ke? Kama dia apabila kita tahu lagu tu, biarlah. Bucu mana Tuhan nak akak kita tak tahu. Cuma kita naknya kita nak akak al-Islam, dinus salam, agama Islam yang tidak adanya apa nama orang panggil kata kemusnahan, tidak adanya kekurangan, tidak adanya kepanasan, fitnah sama-sama Islam atau bukan Islam. Islam pesening ni kita nak bawa lagu mana wis apa kepada matlamat ya Allah Taala itu reda. Nak kerja seorang tak boleh. Dia kena pakai kerja mu sikit aku sikit. Apabila gitu dua perkara yang kita tadi itu kena ada apabila kita tahu dah benda ni. Satu, gia mula-mula kita kena tetap. Pendirian kita kena tetap. Apa mana pendirian yang tetap? Yakni asah yang kita nak bawa tadi itu cerak. Jangan puak nah. Puak ni Nabi Muhammad kata dalam hadis Abu Daud, hadis Hasan, Nabi katakan no. Laisa minna man da'a ila asabiyyah wa laisa minna man mata ala asabiyyah. Bukan daripada gulungnya umat aku hak aku nak raprong dapat syafaat daripada aku orang yang mengajak manusia kepada puak. Dan bukan orang yang aku janji jamin nak dapat syafaat aku, orang matilah keadaan nak bawa orang pada puak. Sebab tu kita jangan. Kita duduk dalam jemaah boleh. Karena jemaah ni ada ketua, ada dasar yang jelas, adanya makmum dia. Perkara tadi itu kita boleh kerja sekali. Ini kena. Tapi puak jangan. Puak ni membawa pada kita ni ta'assub. Apa makna ta'assub? Yakni kita fanatik. Fanatik ni kelang-kelai. Pasal Dr. Jihad kata ikut dengan cara buta tuli. Tak ada kita ikut dengan cara ilmi, ilmu pengetahuan. Tak, itulah kita boleh lagu tu. Akulah lah ni lah ning lah. Akulah tu lah ning ni. Jangan. Cek dulu. Hak nak lah tu lah ning ni kena kedak dengan Islam. Ada kedak ayat Quran Arab wrong. Ada kedak hadis Nabi duduk belakang. Ada kedak ijma' ulama, ada kedak fahami para sahabat. Tengok dulu. Mu tak sah ayat lah aku kulah ni lah ning lah. Mati hidup aku lah ning. Ini apa panggil asabiyah. Ini jangan. Amak kecil lagu ni bukan ku ana dak. Takut benda ni berlaku. Tepat teh kita agak tak ada benda tu. Tapi takut berlaku anak cucu kita sikit lagi. Kita ni kena mengajar with there 20 tahun depan. Hak
kita nak pakai. Ulama besar yang mengajar 100 tahun duduk depan. Supaya ahli hak pemerintah tadi itu dia nampak cara strategi nak bawa negara 100 duduk depan sekorong. Sebab tu otak hak tu hewi kepada manusia ni tak suka. Cuma kita nak duduk sekali boleh. Qadar diri kita kena. Sebab tu Tuhan kata dalam ayat lain, la yastawi man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullan wa'adallahu al-husna wa faddalallahu ila akhir al-ayah. Tuhan kata tak sama orang yang belanja harta dia, tenaga dia, akal fikiran dia, rain dia, masa dia sebelum daripada Nabi hijrah. Orang duduk dengan Nabi masa Mekah tak serupa dengan orang duduk dengan Nabi masa Madinah. Tapi dua golongan ni ya qadar diri dia kena. Tuhan kata wa kullan wa'adallahu al-husna. Semua Tuhan janji bos syurga belaka. Sebab tu puak kita semua ni, kita kecap puak kita lah dah. Ahli kita semua ni nak masuk syurga boleh. Sekali masuk. Sebab masuk syurga ni bergolongan. Adanya jamaah dia. Dia tak masuk sorang-sorang. Wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara. Dipanggilkan kumpulan jamaah kepada syurga dengan cara beramai-ramai. Sebab tu Islam kita ni tak sewi kita tadi itu duk sore arai ka kondiau. Selah tu. Ya nak we kita duk dalam jamaah. Pas nak duk dalam jamaah ni nak duk lagu mana? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam royak gini. Hendaklah kita tadi itu duk dengan cara kita sabat tetap. Tetap lagu mana? Ada ketua. Ketua ni kena orang bijak, jangan orang tak bijak. Jangan sama sekali kita pilih ketua orang tak bijak. Dan orang tak bijak, orang tak bijak, mung jangan kacau nak duduk situ. Kerana apa? Kerana satu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditawarkan diri oleh Abi Dzar Al-Ghifari. Abi Dzar Al-Ghifari sahabat Nabi. Orang kasih kepada dia di antara dua kumpulan. Syiah pun kasih ke dia. Sunnah ni cerak dah. Lah mana? Dia satu hari dia mari jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni diri aku duk luar ya Rasulullah. Ambil hadiri aku pergi kerja seumpama Khalid ibn Walid kerja. Ambil hadiri aku ambil buat kerja seumpama Ali ibn Abi Talib buat kerja. Seumpama Abu Ubaidah bin Jarrah, umpama orang besar-besar buat kerja, ambil diri aku duk luar ni. Ni cara nak latih ketua. Cara kita nak tak diri kita. Hei umat Islam, pangkat hak tinggi dalam dunia hak kita duk nak sangat tu amanatullah. Amanah Allah Taala. Tak kena seksa dalam dunia, seksa akhirat. Rasa kacau ambil ha? Apa mai tengok ni. Nabi pun mari dekat, dia kata iqtarib minni ya Aba Dzar, dekat dengan aku sikit ha, aku nak royak. Nabi tak biasa tapak tangan orang, muka dia tak biasa tapak tangan. Tangan Nabi tak pernah tapak orang. Sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah buat orang. Mari ya tak atas bau. Supaya sahanya. Nabi kita orang lebih tapi tak pegang diri. Tak ada dalam dunia ni nak tengok orang lebih sekali hak tak pegang diri atas daripada Nabi kita tak ada. Kaji tengoklah. Kedudukan dia ni mudah sekali, tapi orang tadi itu takut pada dia, gerung kepada dia, hebat tengoknya kekuatan dia, dia duk lagu mana. Nanti kadang orang kita duk nampak tak pegang dirinya naik kepala demo. Ramai orang kita. Orang ada di tepi-tepi duk kerja dakwah sekali, kadang dia nak buat jadi nak masuk dengan orang. Orang jadi nak murih ke dia. Ha ni kena cek semula dah kita. Tak leh lagu tu. Kita kelola dengan orang, lepas tu orang nak murih kita. Ha kena hundur semula. Kita kelola dengan orang nak demo masuk dengan kita nak masuk dengan dia.
Memang tak jangan kelolong lagu ni kita tak kena. Kita apa bergocoh tambah. Ni bodoh dua kali bodoh. Lagu ni bukan. Lalu Abi Dzar ambil tak tangan. Nabi tangan dia sejuk serta lembut. Nikmat dah. Makna kata Nabi kita ni tangan dia sejuk serta lembut. Lagu mana kita kaya ambil? Yang ada ke pasal tu, tapi jangan malah kerja lah. Lama kata nak buat sunnah Nabi kerja tak boleh oi tangan lembut kata. Beri lagu tu tak kena lagu tu. Itu panggil jibillah. Benda hak kita tak kena ikut kata. Benda hak yang hak kena ikut, hak laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, maksudnya sunnah dia. Dia kata ya Aba Dzar innaka dhaif. Mung ni orang biasa dia kata. Mung tak serupa dengan orang tu, hak mu duk tengok tu, mung kena terkodarlah diri mung kata mustara mana. Ha kecek gitulah bahasa kita. Arab ni sepatah ya. Bahasa Melayu terkadang 4 patah, 5 patah. Sebab tu Quran tak boleh turun bahasa Jawi. Malah nak apa kita? Ya lagu tu hak sungguh. Maka dia kata innaha, hak mu duk tengok tu, innaha la amanatun. Sesungguhnya dia tu adalah amanah. In akhadhta bighairi amanatin satakun khizyun wa nada, satakun khizyun wa nadamah. Hak tu hak mu duk berasa nak aku tahu kata mu luai. Aku tahu kata mung tu bersih hati nak buat kerja, tapi moga tu amanah Allah. Kalau mung ambil tak kena, mung akan rugi dan mung akan menyesal terhadap dirimu sendiri. Nasihat Nabi Muhammad dia tu baik pada hati. Abi Dzar kata ya Rasulullah, aku nak buat aku. Ya buat gapo hak dia? Bab betul ke amalan ibadat, bab hukum hakim, bab betul begani, duk dalam midah hak Abi Dzar. Lalu Tuhan kata wa kullan wa'adallahu al-husna. Semua Tuhan bersyurga bis. Ning rabub hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hei orang nak jadi ketua, cek diri. Pandai sungguh dak. Kalau dalam agama, cek pasal agama. Kami ada ekonomi, cek ekonomi. Bidang politik, politik. Semua tadi itu kena cek we boleh. Supaya gapo tu? Supaya kita tadi itu tak diseksai, tak rugi, tak sesat hari kita jumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Hadis so lagi kita senantiasa duk dengar ni temari. Allah Taala royak ke Nabi, royak kita. Orang pegang amanah, hei ketua-ketua, hei orang pegang amanah, dengar hadis Nabi Muhammad, hak Nabi kamu royak ni. Amal ni tulis siapa ya? Akhirat esok kita jadi selamat belaka. Kalau kamu ambil pengajaran dengan hadis tu, kamu selamat. Islam tak halang kita pegang nah jawab tinggi-tinggi, bukan? Lama kena hidup bukit belaka jual tanah kedapah bukit habis. Amo kecil hari tu barang kasar kali ni demo nak berasa kata. Berasa agana ya apa dak cerita. Dia kata Allah ni tak boleh menan ni, dia kata. Ha buat apa? Kera dengan beruk banyak, dia kata. Nak menan ni tak boleh. Ha lah pak kita pun kata dalam hati, batu baik mulut atik. Ha dak berubuk tanah dengan dia kita kata. Dak bubuk tanah dengan dia, tempat dia nak duk tak ada nyanyo kat dia. Jadi kita tadi itu kena faham kata dalam Islam kita ni tak sewa tinggal di mana tanah ada tu dia duk jual sangat. Ni orang Melayu kita ni ya gitu tak? Ya orang Melayu kita ni ya bahasa dia kata. Nak tewah buat umrah besar, nak tewah beli kereta, nak tewah pergi umrah pergi haji, boleh ke apa? Jadi orang hak sebaliknya yang ambil teori Islam duk baba padat, tapi harta benda yang ada berapa pegah habis ekonomi dia. Hak kita tu. Hak kita. Kat kita main ngajar ada satu tempat lah masjid. Kita kata, kita nak lawai puak tu. Cuba tengok selipar luar masjid kita tak lah nak. Selipar luar masjid. Kalau kita pergi di Jepun, pergi di Cina, selipar luar daripada ayat tak tu. Masya-Allah, la quwata illa billah. Sistem. Hak tu hak Islam. Tapi kan kita timur demo. Abo berasa terikat dengan perkataan Muhammad Ghazali, dia kata. Hum ghairul muslimin. Mereka itu bukan orang Islam. Ya'maluna bi syariatil Islam. Mereka beramal dengan syariat Islam. Nahnu muslimin, kita ni orang Islam tapi tak beramal dengan syariat al-Islam. Jadi terbalik.
Munasabah tak dengan Ali radhiyallahu anhu kata dalam Syu'abil Iman hak Imam Baihaqi, dia kata ya'ti 'alan nasi zamanun, datang mari pada kita ni satu zaman, la yabqa minal Islam illa ismuhu, tidak kekal daripada Islam melainkan nama panggil saja, nama mujarrad nama. Maka Islam kita ni ia tak ada suruh kita tinggal bombing kita, tepak kita, jawab kuasa kita, jangan tinggal. Amo yang semua dah ni gimana pada orang ni hak demo tu boleh jakah naik secara mana, jakah lagi kalau kita kuasa. Cuma dalam hati tu we ada semangat Islam, dalam akal fikiran tu pahaman Islam we ada. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam royak kata orang pegang amanah tapi tak jalan amanah dia dengan sebab wa emo dia tak kuasa. Wa emo dia tadi itu cuai. Tak ada ambil berat, tak ada ambil penting. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata man istara'a ra'iyatan, barang siapa ambil kuasa daripada dia nak pegang jawatan, yamut yauma yamut wa huwa ghashun li ra'iyatihi, mati hari yang meninggal daripada ini dunia, mati. Ada nayuk umur 49 muda lagi mati. Okey, balong ada tu 35 mati. Jangan nak kira nah mati ni muda tua tak kira. Tapi hak kita pegang tamneng tu, hak kita pegang tu yamut yauma yamut wa huwa, sedangkan midaklah puak-puak kita tak sawi ada lah tu, agak-agak tak ada belaka. Tapi hadis Nabi ni kita ingat molek, wa huwa ghashun li ra'iyatihi, tapi dia tak ada tanggung amanah dia dapat tu. Rakyat kalau lain berat tak ada tanggung. Bawah ya retah tadi itu mai cakan, tak ada urus sikit habuk. Budak tak ngaji, tak ada urus. Budak tak reti Quran, dia tak tahu. Budak tadi itu dok minum dok gapo, ya awak tak tahu juga. Budak dok tina jatuh tak tahu ke mana, tak tahu juga, semua tak tahu belaka. Itu makna ghashun li ra'iyatihi. Misal tu Nabi katakan lam yajid raihatal jannah, tak bau pun wala syurga, tak bau pun wala syurga. Sebab tu tok guru pasal tok guru ni dia kata oh tak usah dok bergaduh lah, royak-royak hak semaya baik kan sudahlah. Dak, Islam kita ni merangkungi semua, bukan semaya besok. Keduduk ke nu orang dok makan di jalan nu, perkara yang tak ada halal dia tanggung. Dia tanggung. Orang hak tanggung orang di tua tu. Hak duk makan tadi tu semua orang pakai ye Islam. Cerak kita tengok dia tu orang Islam. Gi makan perkara yang kena sembelih dalam agama. Perkara yang kena sembelih dalam agama pasti kena ada halal. Halal tak beri sebab atas ni tahu kata muganing dia tak gatul tak berganing. Pas duk makan tu dia tanggung. May yahtamil, siapa yang tanggung benda tu? Tanya diri. Sebab tu kita hari ni terkadang lah dengan ngajar ni bukan dengan nak plan saja. Bukan dengan nak rale, dak, dengan untuk perubahan. Diri orang ngajar apa serupa, diri orang pendengar apa sama, kena pakai perubahan. Kena ada perubahan. Sebab itulah kita tadi itu kena pegang hak molek. Lepas tu yang kedua, rabub Islam kita ni nak sabat boleh, nak tetap boleh, kena ada tengah tu keadilan. Hak kita ayat saat ni. Apabila orang bijak duduk latah, lepas tu ya ada keadilan, rakyat ni jadi lagu mana? Rakyat ya tak ada apa. Boleh semata-mata rakyat tadi itu tak nak kecek banyak. Ia boleh duduk dengan tenang. Sebab itulah ulama dia kata, amat saya baca perkataan panjang, nak buat khulasah lalu. Ulama dia kata, nak tengok sikit. Ulama dia kata sini ni kalaulah kita boleh faham dengan cara boleh, kita nak baca sikit. Belalah bahasa Arab. Katakan innallaha yuqimu ad-daulatal 'adilah wa in kana kafiratan. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu kekal
Daulah ni mana lagu mana? Negara, negeri yang bersifat dengan adil, sekalipun daulah tadi negeri itu negeri kufur. Kalau ada keadilan, walaupun kafir pun Tuhan panggil dia. Wala yuqimu adh-dhalimata wa in kana muslimatan. Dan Tuhan tidak panggilkan negara negeri yang zalim, sekalipun negara negeri yang zalim itu orang Islam sekalipun. Jadi Islam nak royak pada kita keadilan. Kalau duduk dia orang bukan beriman tu dapat keuntungan. Kalaulah kita orang Islam sekalipun, kalaulah kezaliman tu ada, Tuhan tak reda dan tak berkekal panjangnya. Maka apabila ada keadilan di tengah, lepas ada sabat, lagi sebagai penyudahan kita pada malam ni, iaitu hendaklah kita ada kesabaran. Kena ada sabar. Pasti kerja agama ni, kerja dalam dunia apa supaya ia kena ada kesabaran. Apa makna kesabaran? Yakni mempertahankan diri kita daripada mengamuk. Mempertahankan diri kita daripada mengamuk, tu makna sabar. Apabila mula-mula kena cuba tu, kena cuba pop, boleh sekatkan diri daripada mengamuk. Itulah sabar yang Nabi sallallahu alaihi wasallam janji kata orang pesen tu daripada ahli syurga. Orang tanya kita, semenek pahala gapo hak besar kali? Semaya, puasa, zakat, haji, semua tadi itu Tuhan garis. Hak ni kalau puasa syurga rayyan. Kalau semaya, kalau mah kita biasa 27, 25. Kalau pergi ke Mekah sampai 100,000. Sebab tu jangan buat tak semaya masjid haram. Ni semaya hotel pula kita. Allahu akbar, jadi banyak buku lah. Nah, 100 pahala, 100,000 pahala. Tuhan tak sakat. Kalau gerbang banyak tu banyaklah daripada amalan-amalan yang kita buat Tuhan sakat. Tapi hak tak ada sakat dan Tuhan royak tak aku sendiri nak balas apa dia? As-sabr. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bighairi hisab ni mana kata tak ada sakat. Tuhan sendiri nak wi setara mana tak kira. Aqall syai' sebawah-bawah sekali hak tawi kepada orang hak lekeh sekali masuk dunia, masuk apa ada akhirat boleh syurga dia, orang belakang sekali 10 kali ganda dunia ni. Hak ia sorang. Asyara adhaf 10 kali ganda dunia ni ia sorang milik. Pahak Tuhan kata bighairi hisab, setara mana? Sebab itulah kita jangan kita telucuk hias itu. Telucuk berik situ tak boleh. Sabar kena ada. Sabar kena ada. Satu, as-sabat. Yang kedua, al-adl. Yang ketiga, as-sabr. Baru timbulnya an-natijah, an-najah. Najah, jaya di dunia wal akhirah. Jaya. Maka sekadar itulah insya-Allah. Ni pun lebih dah masa. Terima kasih kepada sekalian muslimin muslimat yang sudi hadir pada malam ini. Sama-sama kita boleh mengingati ajaran Allah Taala yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui para ulama kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.